Nombor satu, kuasa eksekutif satu dia pegang. Segala kerajaan di bawahnya, tentera di bawahnya, kekayaan di bawahnya. Maka dia membawa seluruh nikmat dan kelebihan yang Allah bagi. Melihat kawasan yang diperintah dan akhirnya berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang Zulkarnain buat. Ni pengajaran yang keberapa saya tak tahu. Saya tak kira dah. Tuan-tuan, Zulkarnain ketika dia melakukan dia punya pengembaraan dia tu adalah untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdakwah orang ramai untuk kembali kepada Allah. Maka dia pergilah ke sebuah tempat di Maghrib. Apa yang dia jumpa? Apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Ni bukan Ya'juj Ma'juj lagi lah. Bukan lagi ni. Dia ada tiga rehlah ni yang kita nak baca ni, dia ada 3 pengembaraan. Ni pengembaraan pertama. Zulkarnain sampai satu tempat. Saya tengok para ulama sebutkan, dia macam ni tuan-tuan. Apakah yang dimaksudkan dengan matahari tenggelam dalam kawasan berlumpur ni? Dia macam ni, setiap orang di mana saja dia pergi, waktu matahari nak tenggelam, maka di situlah dia nampak matahari tenggelam. Apa dia ni cakap ni? Dah lah cakap Kedah kan? Macam ni, kita duduk tepi pantai. Matahari nak tenggelam. Kita nampak matahari tu pergi mana? Masuk dalam laut lah. Okey, kita duduk di kawasan Gunung Ganang apa semua. Matahari nak tenggelam. Kita nampak matahari pergi mana? Masuk dalam kawasan gunung tu. Yang ni lah cerita Zulkarnain. Bila dia sampai satu tempat, di hadapannya adalah satu tanah lumpur. Orang Kedah panggil selut. Pernah dengar tak? Selut, tanah lembek ni. Bila sampai tanah lembek, tanah berlumpur, Zulkarnain minta semua tentera dan ulama-ulama yang pakar apa semua ni, orang profesional yang dia bawa ni, tunggu sat, kita tak boleh masuk. Kita tak boleh lalu ni, jalan ni berlumpur, tanah tapi dia berlumpur. Nah, sama ada lumpur merah tu ataupun lumpur hitam yang macam kita tengok di sungai kan. Maka tunggu di situ. Bila tunggu di situ nampaklah matahari terbenam di ujung sana. Nampak masuk di mana? Masuk dalam kawasan tanah berlumpur hitam tu lah. Ini yang disebut oleh para ulama. Jadi melihat matahari terbenam dalam bukit, ke dalam lautan, ke dalam lumpur hitam, itu adalah berdasarkan di mana kita pada waktu itu. Kita duduk di kawasan apa? Jadi ketika rehlah ke barat ini, Zulkarnain dan tentera-tenteranya, kerajaannya berada di depan kawasan lumpur hitam yang sangat luas terbentang. Maka ketika itulah nampak matahari itu turun di situ. Dan ada terjemahan lain lagi, tafsiran lain yang saya rasa tak perlu bawa lah. Kita faham yang tu, dah selesai. Okay. Kemudian apa berlaku? Maka jumpalah di situ satu kawasan penempatan yang besar. Di situ adalah berapa kampung apa semua. Maka pasukan Zulkarnain pun kata, qulna, kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Siapa dia mereka ni? Orang yang Zulkarnain jumpa beberapa kampung yang ada di situ. Ramailah penduduk dia. Apabila satu orang raja dia main, raja ni dia ada pilihan untuk masuk bunuh semua, untuk masuk tawan semua, untuk masuk jadikan hamba abdi, ataupun untuk masuk sebarkan Islam. Tengok apa Raja Saleh ni jawab. Ayat 87. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuh. Adapun orang yang zalim, maka kami kelak akan mengazabnya. Thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Apa jawab Zulkarnain? Bila Zulkarnain masuk ke barat ni, satu tempat yang luas, kampung apa semua, orang tanya, wahai Zulkarnain, kita nak buat apa pada penduduk kampung ni? Kita ada pilihan. Zulkarnain kata, siapa-siapa yang ada buat salah, buat jahat, buat zalim dekat orang lain, ada rungutan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok manakah, panggil, kita adili mereka, kita kembalikan hak kepada orang yang dizalimi. Dan kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya. Dan sesiapa yang orang kata
yang tidak sempat diadili sebagainya, selepas dia meninggal nanti, maka Allah pula yang akan mengazabnya. Tuan faham tak ni? No? Saya tak boleh kontrol dah bahasa ni. Macam tu je lah. Jadi bila Zulkarnain, raja yang soleh ini, dia sampai, dia kata, pergi tengok dalam kampung ni, berapa puluh kampung yang dia ada ni, tengok. Ada yang ditindas dan sebagainya. Yang mereka tak boleh nak lawan. Kita selesaikan. Kemudian yang lain yang kita tak sempat tu, nanti mereka kembali kepada Allah, Allah yang akan mengadab mereka. Itu maksud dia. Ni ayat 87 ni. Wallahu a'lam. Itu sebahagian dari tafsir dia. Saya tak boleh buat main semua tafsiran. Dia jadi satu ayat 5 tafsiran, satu ayat 3 tafsiran. Jadi panjang. Kemudian wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yakni tuan-tuan sekalian, Zulkarnain waktu tu dia pun mengarahkan ulama-ulamanya berdakwah, kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ajarkan kepada mereka tentang Islam. Itulah dakwah yang Nabi suruh. Kemudian siapa yang terima dakwah kita, beriman, beramal soleh, baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Kami akan keluarkan arahan.